Terus saja bersama di talian iaitu Prof. Madya Dr. Rosliza Abdul Manaf juga merupakan pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ismail dan Zaliha. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Doktor, kalau dilihat dalam website ataupun laman rasmi JKJAV, pendaftaran itu semakin bertambah tetapi masih jauh lagi dari angka yang kita hajatkan. Dan malang sekali walaupun ada di antara mereka yang telah pun mendapat slot, barangkali ketika melakukan pendaftaran tersebut, mereka melakukan mentaliti wait and see. Kita tengok macam mana bila tiba giliran mereka ini tidak hadir. Dalam situasi ini, bagaimana ia memberi kesan kepada rantaian pengagihan vaksinasi itu sendiri, Doktor? Okey, mengenai kadar ketidakhadiran janji temu ni ialah sesuatu yang amat mendukacitakanlah bila kita dah diberi appointment kita tak hadir kan. Namun sebelum kita untuk kita menangani isu ketidakhadiran ni, langkah pertama yang kita kena buat ialah untuk kenal pasti kenapa mereka ni tak hadir. Mungkin mereka tak hadir sebab tak ada kenderaan, ataupun mungkin temu janji yang diberikan tu melibatkan masa mereka bekerja, ataupun mungkin ada setengah tu terlepas pandang, tak tengok MySejahtera dan tidak dapat dihubungi. Jadi semua ni perlu dikenal pasti supaya penyelesaian yang tepat dapat dilakukan dan mereka boleh hadir untuk ambil vaksin. Namun begitu tak dinafikanlah ada segelintir yang tak hadir sebab mereka masih ragu-ragu sama ada vaksin ni selamat atau tak, berkesan atau tak. Untuk golongan ni yang penting sekali ialah untuk kita meyakinkan mereka bahawa pentingnya mereka mengambil vaksin. Kalau kita tengok teori tingkah laku pun kan, untuk seseorang tu merubah tingkah laku kesihatan dia kepada yang lebih baik, dia kena yakin yang penyakit COVID-19 ni adalah sangat bahaya dan boleh mengakibatkan nyawa. Nombor dua, dia kena yakin juga bahawa dia boleh dapat jangkitan ni. Siapa-siapa saja boleh dapat jangkitan ni. Nombor tiga, dia kena yakin bahawa ikhtiar yang terbaik yang kita ada sekarang untuk melawan jangkitan ni ialah dengan menggunakan vaksin. Dan seterusnya mereka ni perlu dipermudahkanlah kaedahnya untuk mereka dapat vaksin. So diorang ni yang masih lagi ragu-ragu, kita kena terus-menerus memberikan maklumat yang betul dan berterusan supaya diorang ni dapat yakin dan datang ke depan. Satu cara yang kita boleh gunakan ialah menggunakan orang-orang yang berpengaruh di tempat mereka boleh jadi ahli keluarga, boleh jadi ketua masyarakat, boleh jadi ketua komuniti, golongan agamawan dan kalau di klinik-klinik kesihatan di luar bandar kita ada panel penasihat kesihatan so orang-orang ni boleh membantu memberikan maklumat-maklumat yang betul supaya meyakinkan mereka untuk datang ke depan dan hadir vaksinasi. Prof. Madya, Doktor, ini satu perkara yang cukup diberikan penumpuan juga, kerana bukan mereka tidak hadir itu kerana mereka tidak mahu menerima vaksin ataupun anti vaksin. Kalau mereka tidak mahu, mereka tidak akan mendaftar untuk program vaksinasi ataupun imunisasi COVID-19 kebangsaan. Cumanya mungkin ada kekangan ataupun persoalan-persoalan tentang satu ialah tentang keyakinan itu, dan yang kedua ada juga yang mengatakan walaupun dinamakan sebagai isu terpencil tetapi ada juga yang takut kepada suntikan jarum ataupun jarum itu sendiri, dan yang kedua tentang masalah pengangkutan untuk pergi ke tempat pemberian vaksin dan sebagainya. Jadi masalah-masalah yang mungkin berlaku selepas proses pendaftaran itu mungkin akan sedikit menjadi penghalang kepada usaha kita untuk membawa dan juga menghadirkan mereka yang layak dan sudah mendaftar ke pusat pemberian vaksin. Prof. Madya, Doktor. Ini adalah antara faktor-faktor penting yang
kita nampaklah ya, diorang ni bila dia dah ada temujanji maknanya dia dah daftar kan. Jadi kebanyakan daripada kita memang kita mendaftar sebab kita nak lah mungkin ada beberapa orang yang saudara rapat dia daftarkan dan so on, tapi majoriti memang kita nak. Cumanya itulah beberapa kekangan menyebabkan mereka tak hadir itu perlu diberi perhatian ya. Kalau masalah macam takut jarum, bimbang apa berlaku selepas vaksinasi dan sebagainya, ini kita mungkin boleh tangani dengan mendedahkan lagi atau bawa ke depan orang-orang yang dah menerima vaksin. Ceritakan apa pengalaman mereka bagaimana proses itu dilaksanakan dan saya nampak di social media di banyak cerita-cerita begini, tapi mungkin media sosial ni tak sampai ke masyarakat keseluruhan Jadi perkara-perkara macam ni patut dikongsikanlah pengalaman-pengalaman menerima vaksinasi supaya lebih ramai lagi yang mahu datang. InsyaAllah. Prof, kalau dilihat dari segi roll out ataupun pemberian vaksin ini, apakah barangkali sistem temujanji ini perlu dikembangkan lagi? Kerana kalau dilihat di negara-negara lain, mereka tidak terlalu menunggu terlalu lama. Walk in di farmasi boleh, di klinik kesihatan boleh. Kalau warga emas tak payah beratur, pergi sahaja. Jadi dari segi mekanisme pemberian itu memang dipermudahkan dengan jauh sekali. Jadi apakah antara faktor yang barangkali menghalang Malaysia dari mempercepatkan supaya lebih efisien seperti negara-negara lain? Sebab lagi cepat kita vaksin, lebih cepat kita dapat imuniti kelompok dan kita dapat kembali kepada rutin seperti biasa. Memang betul bila kita dapat permudahkan proses pendaftaran vaksin ni, kita jangkakan lebih ramai lagi lah yang akan dapat divaksinasikan, terutamanya golongan yang tak ada akses kepada smartphone yang sukar untuk nak key in dekat MySejahtera tu pun agak complicated juga bagi golongan yang tidak biasa Jadi saya sangat bersetuju macam apa yang Zaliha katakan tadi, kalau kita boleh pelbagaikan lagi kaedah pendaftaran vaksin. Saya rasa di peringkat kementerian memang telah ada perancangan tersebut di mana ada beberapa inisiatif telah dijalankan untuk memberikan vaksin tanpa pendaftaran di beberapa tempat di luar bandar Jadi itu adalah antara inisiatif yang telah dirancang, dan beberapa inisiatif lain seperti drive-thru juga sedang dalam kajian dan akan dilaksanakan kelak Memang kalau boleh kita nak mudahkan orang untuk terima vaksin. Namun begitu dalam pada kita nak mudahkan, kita kena fikir juga yang vaksin ni adalah penjagaan suhu dia agak rumit. Kita tak boleh main buka je dekat mana-mana dan terus bagi Jadi untuk memastikan yang vaksin yang kita berikan kepada rakyat Malaysia ini berkesan, jadi kita kena pastikanlah rangkaian suhu untuk diberikan vaksin itu dikawal dengan baik Jadi itu satu faktor yang perlu dititik beratkanlah dalam pada kita nak permudahkan dan memberi akses kepada semua. Prof Madia Doktor, sudah pasti ada rasionalnya kenapa kita melaksanakan program imunisasi dalam 3 fasa, iaitu fasa pertama frontliner, kedua untuk golongan rentan, warga emas, dan yang ketiga untuk golongan 18 tahun ke atas, kerana ingin memberikan kesan dan juga perlindungan kepada mereka yang berisiko terlebih dahulu. Dalam kita mencapai imuniti kelompok, perkara-perkara tentang memberikan keutamaan kepada golongan berisiko yang mungkin akan mendapat kesan-kesan yang serius sekiranya dijangkiti positif COVID-19, itu adalah perkara yang diberi keutamaan. Bagaimana Prof melihat perkara ini, penilaian kerajaan dalam menilai kepada golongan berisiko yang diutamakan supaya kita meminimalkan impak dan juga kemasukan para pesakit di ICU dan mereka yang terjangkit oleh COVID-19? Prof Madia.
kita difahamkan bahawa program imunisasi kemasaan ni dilaksanakan secara berfasa ya. Kita tak boleh main bagi je. Mesti ada strategi yang baik untuk kita laksanakan program ini ya, dan strategi yang telah dirancang dan telah dilaksanakan ialah mengikut peringkat-peringkat ya. Peringkat pertama frontliners ya. Kemudian peringkat kedua ialah kita beri kepada warga emas dan yang ada komorbiditi ya. Ini adalah untuk melindungi mereka daripada dijangkiti. Kita melindungi mereka dahulu sebab mereka adalah yang lebih berisiko. Ya. Kalau mereka dijangkiti, risiko untuk mereka mendapat jangkitan yang teruk adalah tinggi. Ya, dan kadar kematian juga adalah tinggi di kalangan warga tua dan juga di kalangan yang ada komorbiditi. Oleh itu setepatnya lah vaksinasi diutamakan kepada mereka. Dan seterusnya selepas ini, setelah golongan-golongan berisiko tinggi ini diberikan vaksinasi, kita akan buka pula kepada golongan lain untuk kita capai imuniti kelompok secepat mungkin. Baik, Prof. Doktor, juga yang dikongsikan oleh mereka yang ingin mendapat suntikan vaksin tetapi tidak boleh atas sebab-sebab kesihatan. Kita dapat dengar kehampaan yang mereka, saya nak vaksin tapi tak boleh sebab kesihatan. Jadi bagaimana untuk mereka yang boleh mendapat, yang mereka yang layak untuk mendapat vaksin ini tetapi tidak hadir? Kerugian ini yang doktor boleh berikan nasihat kepada mereka. Itulah macam yang saya katakan tadi, agak menduka citakan ya bila kita dah bagi temujanji tapi tak hadir. Nama pun temujanji kan. Jadi bila dah berjanji patutnya dikotakanlah ya. Tapi bila kita telah diberi temujanji ya, impaknya kepada program imunisasi itu sendiri ialah dia akan melambatkan proses imunisasi itu tersebut ya. Bayangkan kalau kita beri temujanji kepada 1,000 pesakit satu hari ya. 1,000 orang ramailah satu hari, dan 100 orang atau 200 orang tak datang. Jadi slot yang 200 orang tu kita kena gantikan dengan orang lain yang nak vaksin. Ramai lagi yang nak vaksin kan. Tapi tak semudah itu untuk kita gantikan ya. Nak call kan, and then nak tunggu orang tu datang ya. Jadi untuk buat semua ni memerlukan masa yang lebih. Jadi masa dibuang kat situ, dan target kita nak capai 80% ya, supaya bila kita capai 80% yang telah ada imuniti di dalam komuniti kita, secara automatiknya golongan-golongan yang tak boleh nak ambil vaksin oleh sebab kesihatan ataupun kanak-kanak kita tahu anak-anak kita ni berisiko juga kan, masih boleh dijangkiti kan, tapi diorang tak boleh ambil vaksin. Jadi tanggungjawab kita lah yang boleh terima vaksin ni untuk melindungi mereka. Macam mana kita nak lindungi mereka? Kita kena pastikan seramai mungkin masyarakat Malaysia dapatkan vaksinasi ya, sehingga target yang kita nak ialah 80%, supaya bila dah capai 80% ataupun kita dah ada herd immunity tu, jangkitan tu tak akan merebak terlalu pantas ya. Dan pada masa yang sama, orang-orang yang tak boleh nak dapat vaksin, kanak-kanak, akan dilindungi sama. Itulah dianya yang kita katakan lindung diri, lindung semua tu. Betul. Prof Madia, Doktor, bagaimana juga pandangan Prof Madia dalam melihat kepada dalam kita melakukan 2 dos suntikan vaksin ini, sudah pasti masih ada yang belum melengkapkan suntikan dos yang kedua. Jadi dalam perihal herd immunity ataupun imuniti kelompok, adakah memadai untuk satu suntikan saja buat masa ketika ini untuk kita memberikan gambaran bahawasanya kita ke arah satu peratusan imuniti kelompok yang tinggi untuk mencapai sekurang-kurangnya 50%. Kalau contoh AstraZeneca, walaupun satu dos suntikan tetapi kadar efisiensinya adalah tinggi. Jadi bagaimana Prof Madia, Doktor, melihat perkara-perkara tentang sama ada satu dos suntikan dan juga 2 dos suntikan itu juga ke arah penyumbang kepada peratusan herd immunity juga? Okey, dos yang diperlukan untuk beberapa vaksin yang kita ada ya, Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac yang ada sekarang, kesemuanya memerlukan 2 dos supaya ianya boleh mencapai keberkesanan yang terbaik lah ya.
bila kita ambil hanya satu dos, ianya dah boleh membina antibody, tapi antibody itu masih tidak cukup lagi lah untuk melindungi diri kita dalam keadaan yang terbaik ya. Jadi kalau kita nak katakan herd immunity, sepatutnya kena terima 2 dos lah. 80% daripada masyarakat kena terima dos yang lengkap. Pada waktu itu baru kita katakan herd immunity. Namun begitu, pada peringkat awal ni kita katakan kalau dah dapat 1 dos pun ada sedikit antibody telah terbina Jadi strategi awal untuk memberi vaksinasi pertama dahulu adalah satu strategi yang baik untuk kita kita bagikan kepada seramai mungkin Namun begitu, bila kita dah bagi first dose, kita kena pastikan second dose akan diberi pada waktu yang ditetapkan. Okay. Tak boleh first dose 80% and then kita pun berpuas hati, itu tak betul lah. Baik, terima kasih Prof. Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini dan juga supaya dapat kita simpulkan kepentingan untuk memastikan pendaftaran. Tapi itulah seperti Dr. sebutkan tadi. Terima kasih Prof. Dr.